Sekarang saya dah berada di 290 subscribers. Terima kasih kerana subscribe ke channel saya. Dan jika anda baru, jika anda belum subscribe, pastikan anda subscribe ke channel saya sebab saya nak dapatkan ke 300 subscriber sebelum penghujung tahun ini. Tapi sekarang tinggal 10 orang. Mungkin sebelum bulan 11 ni berakhir, mungkin dah boleh dapat dah. Jadi jika anda baru first time tengok channel saya, boleh klik subscribe tu, boleh klik like video ni. Sebab biasanya saya akan buat pertandingan setiap bulan. Jadi anda mungkin berpeluang untuk memenangi komik Bobo Boy secara percuma. Dan mungkin mana tahu akhir tahun nanti, bulan 12 nanti, saya akan buat satu pertandingan besar-besaran untuk semua peminat-peminat Bobo Boy saya. Okey, apa-apa pun, mari kita mulakan video. Video ni saya re-upload. Saya buat semula 7 pengguna elemental asal sebelum Bobo Boy. Hari tu saya dah buat video ni, cuma saya salah edit. Kemudian saya upload video yang salah, dan kemudian di YouTube pun saya edit yang salah. Jadi saya nak perbetulkan, saya buat semula khas untuk subscriber saya, Jonathan Shah, yang meminta. Dan kepada semua yang tak tahu sebenarnya siapa 7 pengguna asal elemental sebelum Bobo Boy. Sebenarnya kita dah tahu sekurang-kurangnya 2, dan kepada yang baca komik dah tahu 3. Tapi ada lagi 4 yang ramai tak tahu lagi. Jadi kita boleh cerita. Macam mana nak tengok rupa mereka? Boleh beli pack Fusion, tak salah saya, dari Bobo Boy punya card, pack Fusion. Dalam pack Fusion ada ke 7 pengguna kuasa elemental asal ni, dan anda boleh tengok rupa mereka. Tapi hari ni saya nak perkenalkan lebih sikit, nak cerita lebih sikit berkenaan mereka. Okay? Ini sahaja yang saya dapat online. Tak banyak benda yang kita tahu tentang mereka. Jadi apa lagi, jom kita mula. Orang pertama yang saya nak tunjuk kepada anda semua adalah ini. Karakter bernama Ku Putri. Saya ambil daripada kad saja. Saya tak tahu dia akan dia akan fokus ke tak, tapi mungkin dia tak akan fokus. Jadi itulah dia, karakter Ku Putri yang menggunakan kipas dan boleh terbang, dan pengguna asal elemental beliung. Okey, elemental beliung ni datang daripada Taufan. So Taufan akan jadi beliung, dan Ku Putri adalah pemegang elemental asal yang juga memegang kuasa beliung. Alright, Ku Putri ni datang daripada planet Bayugan. Planet ni kita tak dapat tengok dalam movie kedua, tapi disebut dalam movie kedua planet di mana Retaka pergi untuk naikkan kuasa beliung dia. Inilah dia, Ku Putri. Okey, seterusnya adalah Panglima Pairapi. Ini adalah rupa Panglima Pairapi. Tak banyak yang kita tahu tentang Panglima Pairapi ni, selain daripada dia berasal daripada planet Volcaria. Okey, dan kuasa asalnya dipanggil kuasa Pyro. So selepas Blaze, Bobo Boy akan jadi Bobo Boy Pyro. Benda ni baru dalam movie kita tak tahu, sebab Retaka tak berubah jadi Retaka Pyro. Alright, pengguna elemental seterusnya adalah King Balakong. Ini adalah rupa King Balakong. Harap boleh fokus. Biar saya fokuskan. Saya tolong fokuskan. Tak berjaya sekali. Fokus kat tangan saya. Focus at my hand. Focus at my hand. There you go. King Balakong. Itulah rupa King Balakong ya adik-adik. King Balakong ni berasal daripada planet Rimbara. Dia seorang raja di planet Rimbara. Okey, kalau nak tahu planet Rimbara yang mana, planet dalam movie yang kedua, di mana Fang, Yaya dan Ying lawan dengan Retaka. Itulah dia planet Rimbara. Planet yang dah rosak oleh kerana Retaka. Okey, planet asalnya kaum Cendawa. Alright, seterusnya adalah pengguna kuasa asal Freezer. Okey, ini dari apa yang saya dapat daripada subscriber saya sendiri, daripada Jonathan sendiri, adalah kuasa Freezer. So sebab Ice akan jadi Freezer, dan pengguna kuasa Freezer adalah dia ni, namanya Mas Mawais. Biar saya fokuskan macam biasa. Okey lah, inilah dia Mas Mawais. Okey, Mas Mawais ni adalah pengguna kuasa Freezer yang berasal dari planet yang pada mula-mulanya dekat dalam movie yang kedua tu. Okey, setahu saya itulah dia. Movie kedua tu pada mula kan ada satu planet yang ice kan. So planet yang sejuk tu yang dia lawan dengan binatang tu, so Mas Mawais datang daripada planet tu. Itu katanya, tapi saya tak pasti lagi betapa sahihnya info ni. Jadi kalau mungkin lepas ni ada perubahan ke apa-apa, saya akan buat video lah. Tapi buat masa ni, setahu kita itulah dia tempat asal Mas Mawais. Dan Mas Mawais ni dia memang seorang, apa orang kata, seorang pahlawan lah. Dia menggunakan satu hammer yang besar, lebih besar dari hammer Thor. So ya, Mas Mawais salah satu karakter yang saya sangat suka design dia. Well, sebab saya suka Ice, saya suka Mas Mawais. Alright, seterusnya salah satu karakter yang paling cool desainnya adalah Satriantar. Betul tak nama dia? Satriantar, betul. Satriantar. Okey, kita akan bagi dia fokus dekat tangan saya. Orang dapat tengok tangan saya banyak hari ni. So Satriantar ni adalah pengguna kuasa Voltra. Okey, pengguna kuasa Voltra. Kita nak tengok planet dia, planet
Guralatan. Planet Guralatan. Okay. Masa dalam movie kedua, kita dapat tengok Rataka pergi ke planet Guralatan. Dia lawan dengan Laskar Guruhan. Laskar Guruhan yang dikatakan tak boleh kalah tu, lawan Rataka Voltra, kalah dalam sekelip mata. So asalnya pengguna Voltra adalah dia ni, Satya Antani. Okay, pengguna kuasa asal Voltra. Dia merupakan pemimpin dekat planet tu. Dia juga pemimpin Laskar Guruhan. Tapi selepas dia kalah, Laskar Guruhan jadi lembek sikit lah orang katakan. So Laskar Guruhan akhirnya tumpas di tangan Rataka. Okay, sekarang tinggal dua sahaja dan dua-dua karakter ni kita dah kenal. Jadi saya akan ceritakan tentang mereka bersama-sama, iaitu dua karakter ini. Kita ada ni Mr. Hangkasa sendiri. Okay, boleh nampak Hangkasa, kad ni memang lawa by the way. Dan satu lagi adalah Rataka yang pengguna asal kuasa Gamma. So ini adalah pengguna asal kuasa Crystal dan ini adalah pengguna asal kuasa Gamma. Ada dua pengguna dekat sini. Okay, ini Rataka, ini Hangkasa. Ini Hangkasa masa muda lah. Jadi mereka ni membesar di satu planet dipanggil planet Gugura. Okay, siapa yang pernah tengok movie Thor yang ketiga, Thor Ragnarok, okay, pada awal movie tu Thor ada jatuh ke satu planet di mana Thor harus berlawan dengan Hulk. Okay, dia lawan dengan Hulk dalam stadium tu kan. So dekat planet tu basically semua sampah-sampah dari alam semesta, semua sampah-sampah macam batu-batu, spaceship, apa-apa benda-benda sampah yang dari dalam dekat alam semesta, dekat space tu, semua akan jatuh ke planet tu. Sebab planet tu mungkin dia adalah planet yang paling bawah dalam alam semesta basically lah. Itu dalam cerita Marvel. Tapi planet Gugura ni saya rasa sama saja, sebab kita ada tengok sikit dalam movie, ada sikit macam klip menunjukkan tentang semasa Rataka dan Hangkasa ni membesar. Kita nampak macam mana planet Gugura tu, macam mana diorang jumpa Sinagama Bot dengan Crystal Bot. So mereka membesar bersama-sama. Tapi Rataka ni dia jadi gila kuasa sikit. Sebab itulah dia rasa setakat satu kuasa ni tak cukup untuk mempertahankan diri dia. Sebab ialah kuasa dia ni kuat, ramai orang yang nak serang dia, ramai orang yang serang dia untuk dapatkan kuasa dia. Jadi sebab kuasa yang sangat kuat ni, dia rasa orang akan serang dia dan dia rasa benda tu tak cukup. So apa lagi, dia pun carilah semua elemental lain. Tapi setelah semua karakter-karakter ni, saya akan tunjukkan kat mereka lagi sekali. So semua karakter-karakter ni setelah gugur, mereka kalah lawan dengan Rataka Gamma seorang saja. Okay, 5 ni kalah dengan Rataka Gamma. Akhirnya Hangkasa rasa benda ni tak patut jadi. Hangkasa sebagai orang yang baik try untuk kalahkan Rataka dan berjaya kalahkan Rataka. Dalam semua benda yang saya cerita hari ni, ada satu benda yang persoalan yang sebenarnya tak ada kena-mengena, tapi saya nak cerita sikit sebab ia berkenaan dengan elemental, kuasa elemental ni. Macam mana Ochobot, satu spera kuasa, boleh pegang 7 kuasa elemental berbeza, tambah lagi kuasa Feng, kuasa Ying, kuasa Yayah dan kuasa Gopat. So basically ada 11 kuasa different, 11 kuasa yang berbeza dalam satu power sphere. Macam mana boleh jadi benda tu? Jadi saya memang nak tahu sains di belakang Ochobot. Sebab kita tengok banyak power sphere, semua power sphere sama je. Dia ada satu kuasa dan sama ada kita kena pegang power sphere tu untuk gunakan kuasa dia, ataupun Ochobot ada satu-satunya yang berikan jam kepada penggunanya. Jam pun ada cerita sekarang. Baru orang semua perasan, alamak, Bobo Boy ada jam baru. Sebenarnya Bobo Boy punya jam baru tu dah lama. Untuk episod 1 lagi, isu 1 lagi kita dah nampak jam baru dia. Kejap saya ambil siri 1. Saya memang ready hari ni. Belakang ni semua kami komik. Okay, ini kembali beraksi ni. Awal-awal lagi kita dah ditunjukkan jam kuasa baru Bobo Boy. Okay, ini adalah jam kuasa baru Bobo Boy. Spoiler alert, spoiler alert. Nampak ni? Yang ni, yang ni dekat jari saya ni. Jam kuasa baru Bobo Boy. So apa yang kita nampak dalam Instagram post terbaru ni basically adalah benda yang sama ni. Alright. Satu lagi gambar yang macam jam pelik tu, itu tak ada kena-mengena dengan Bobo Boy. Itu animation lain yang Monster akan keluarkan. Macam ada Pokemon Sun and Moon dulu kan dekat channel Monster. So ada anime lain dekat channel Monster. So adik-adik janganlah terkejut tengok jam baru. Inilah dia jam Bobo Boy yang baru. Saya rasa ini spoiler tapi bukan spoiler yang besar. Okay, semua orang patut tahu ini adalah jam baru untuk Bobo Boy. Memang cantik gila jam ni. Pada saya memang cantik, design dia warna emas. Lepas tu setiap elemental kita nampak, dan saya tak sabar elemental ni untuk berubah ke elemental lain. Sebab apa? Kita ada lagi satu gambar dan mungkin ramai yang tak perasan. Saya akan tunjuk juga. Mana kau? Dalam ni
So dekat belakang ni dia ada design tau. Dia ada kawasan, dia tunjuk design page-page ni menunjukkan design semua karakter. Dan salah satu benda yang mereka tunjuk dalam desainnya adalah retakar dan Elemental punya apa ke tu? Elemental punya logo. Sekejap, saya betulkan sikit. Salah satu yang ditunjuk adalah Elemental punya logo. Okay, yang nampak kena tak ada tangan saya. Nampak tak? Elemental punya logo ni. Ni semua ni. Okay, itu adalah balak. Sebelah balak adalah beliung. Sebelah beliung adalah ice, blaze, basically freezer, pyro. Betul ke ni? Betul lah. Crystal, Voltra dan Gamma. Okay? Nampak ni? Adik-adik, siapa yang dah beli ni, boleh buka muka surat belakang ni untuk check design tu sendiri. Saya cuma tak tahu nama, tapi memang benda ni dah ada lama. So banyak saya perkara yang Monster sembunyikan dekat sini. Okay, kadang-kadang mereka sembunyikan dekat kad. So kena sentiasa buka mata lah. Okay, video ni dah cukup panjang. Saya dah cerita tentang 7 penguasaan elemental asal. Saya dah bertanyakan soalan macam mana Ochobot boleh pegang begitu banyak kuasa. Saya pernah cuba jawab dekat video saya yang satu lagi. Saya akan dekat sini saya akan letak link. So boleh tengok video tu. Tapi saya tak, still jawapan kita tak tahu sebab saya tak tahu sains di belakang Ochobot. Power Spera generasi ke-9. Okay, generasi ke-9, episod 1 Boboiboy, episod 1 Galaxy season 1. Okay, kena tengok balik kalau tak ingat. Kemudian yang tadi saya dah tunjuk logo, dan ya, kita dah perkenalkan dengan banyak-banyak benda. Pastikan anda komen di bawah tentang soalan ataupun teori anda sendiri berkenaan pengguna asal ni, tentang Ochobot ataupun tentang design tu. Tak perasan ke apa, cerita je kat bawah. Saya sentiasa akan cuba balas. Okay, terima kasih. Saya rasa happy sangat dapat buat video ni. Saya ada rekod pembukaan pack Elemental. Saya rasa pembukaan pack Elemental malangnya komputer saya rosak dan saya punya memori hilang. So semua video tu habis. Saya ada buat 2 video untuk benda tu, untuk saya punya unpack tu, dan saya tak ada. So mungkin saya akan buat review je pack tu. Saya akan tunjuk kad yang paling saya suka lah, kad depan tu. Kemudian kita akan cerita lebih tentang pack versus. Okay, saya ada beli pack versus dan saya akan buat unpacking untuk pack versus. Jadi untuk anda yang berminat nak tengok saya buat unpacking pack versus, pastikan anda komen, subscribe, like. Okay, saya ada Instagram, saya ada Facebook, saya ada Twitter, saya ada Discord. Join dekat Discord. Saya boleh buat personal unpacking. In the future kita akan buat live hanya dekat Discord, personal unpacking. Why not? Okay, anyways, hari ni malam Deepawali, saya nak ucapkan selamat hari Deepawali, selamat menyambut hari Deepawali kepada semua yang menyambutnya. Terima kasih kerana menonton video saya. Selamat hari Deepawali. Semoga hari Deepawali kali ini lebih colourful. Okay, it's a festival of light, lebih menyerlah, lebih colourful. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.